Selamat pagi semua pelajar, apa kabar kamu pada hari ini? Cikgu harap kamu semua baik-baik saja. Okey, sebelum cikgu nak mulakan sesi pengajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu cikgu mahu kamu semua duduk dalam keadaan yang selesa dan keluarkan buku teks, alat tulis dan juga buku nota. Sebab hari ini cikgu akan mengajarkan satu topik yang sangat-sangat menarik, iaitu berkaitan dengan sesuatu yang begitu dekat dalam kehidupan kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Kalau semua sudah bersedia, cikgu nak tunjukkan kamu beberapa buah gambar dan gambar ini mempunyai kaitan dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, selepas melihat gambar tersebut, cikgu nak salah seorang daripada kamu beritahu cikgu apa yang kamu lihat daripada gambar-gambar tersebut dan kaitkan dengan apa yang sebenarnya cikgu ingin sampaikan pada hari ini. Berdasarkan gambar yang cikgu telah tunjukkan kepada kamu sebentar tadi, gambar tersebut adalah amalan ataupun tindakan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita dan juga amalan tersebut diterima oleh komuniti kita. Okey, ingin cikgu menambah sedikit mengenai norma baru yang kita terima pada awal tahun 2020 ini, yang mana memerlukan kita untuk menggunakan mask dan juga hand sanitizer. Cikgu harap kamu sebagai seorang pelajar sudah bersedia dengan segala pembaruan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa ini. Penggunaan mask dan juga hand sanitizer merupakan cara ataupun pencegahan awal kita daripada terkena penyakit COVID-19. Okey, apa yang dapat kita lihat berdasarkan gambar dan juga penerangan cikgu sebentar tadi, kita dapat melihat bahawa apa yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan norma masyarakat. Norma masyarakat ini merupakan kebiasaan ataupun tindakan yang sering kita lakukan dan tindakan tersebut diterima oleh komuniti kita. Okey, tadi cikgu sudah bagi tahu kamu apa itu konsep norma masyarakat. Sekarang kita akan teruskan kepada kepentingan norma masyarakat. Kepentingan norma masyarakat ada 4, yaitu yang pertama, panduan bertingkah laku, yang kedua, membentuk masyarakat yang teratur, yang ketiga, membina masyarakat yang harmoni, dan yang keempat, sebagai ukuran dalam bertingkah laku. Oke, sekarang cikgu akan terangkan kepada kamu satu persatu. Yang pertama, panduan bertingkah laku. Kepentingannya adalah untuk membantu dan mengawal agar seseorang itu memahami dan mengamalkan norma-norma masyarakat yang dapat diterima dalam sesebuah masyarakat. Kepentingan norma masyarakat yang kedua yaitu membentuk masyarakat yang teratur. Individu yang mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat akan melahirkan sesebuah masyarakat yang teratur. Kepentingan norma masyarakat yang ketiga yaitu membina masyarakat yang harmoni. Anggota masyarakat yang sentiasa menjaga tingkah laku dan mengamalkan interaksi sosial yang baik di antara masyarakat tidak akan menimbulkan sebarang perselisihan paham, dan ini akan menyebabkan sebuah masyarakat itu menjadi harmoni. Oke, kepentingan yang terakhir ialah sebagai ukuran bertingkah laku. Amalan norma masyarakat yang diakui dan diterima dalam sesebuah masyarakat akan menjadi kayu ukur dalam setiap tingkah laku sesebuah masyarakat itu. Cikgu memainkan tayangan video tentang norma masyarakat yang terdahulu dan norma masyarakat yang sekarang. Cikgu akan meminta 2 orang, seorang lelaki dan seorang perempuan, untuk memberi pendapat kamu tentang situasi tersebut. Kesan pengabaian norma masyarakat ada 2. Yang pertama, budaya dan adat resam semakin dilupakan. Masyarakat zaman sekarang, terutamanya generasi muda, semakin melupakan norma masyarakat yang telah diamalkan sejak dahulu. Hal ini kerana kemasukan pelbagai budaya asing seperti budaya orang Inggeris dan budaya negara Korea menyebabkan generasi muda lebih terdedah kepada budaya-budaya asing. Hal ini menyebabkan budaya dan adat resam yang diamalkan oleh bangsa kita sendiri telah dilupakan dan digantikan dengan budaya-budaya negara luar. Kesan pengabaian yang kedua yaitu nilai baik dalam diri generasi muda semakin berkurang.
Generasi muda masa kini sewenang-wenangnya melakukan perkara yang bercanggah dengan norma masyarakat bangsa kita karena kurangnya penerapan norma masyarakat dalam diri mereka. Generasi muda semakin hilang rasa hormat kepada orang yang lebih tua daripada mereka. Buktinya, terdapat segelintir anak muda yang berani memukul orang yang lebih dewasa atau orang tua mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya nilai-nilai baik dalam diri mereka akibat pengabaian norma masyarakat yang telah diamalkan dari sejak dahulu. Penerapan norma-norma masyarakat dalam diri merupakan salah satu perkara yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang baik. Oke, jadi murid-murid tadi kamu sudah belajar apa itu norma masyarakat, apa kepentingannya, dan apa pula kesan kalau norma masyarakat itu diabaikan kan? Jadi sekarang kita buat satu activity yang ada kaitan dengan topik yang kita baru saja belajar tadi. Oke, ini senang kalau kamu bagi kerjasama dengan cikgu. Oke, jadi sekarang dalam tangan cikgu nih ada senarai nama dan cikgu sudah tetapkan kamu dalam 3 kumpulan. Jadi jangan berebut-rebut sebab kamu sudah ada kumpulan kamu masing-masing. Tidak payah pilih-pilih orang, tidak payah mau pergi mana, duduk diam-diam, tunggu nama dipanggil sebab lepas itu kamu akan terus bergerak ke kumpulan kamu yang sudah cikgu tetapkan, oke? Jadi duduk diam-diam, dengar cakap cikgu. Oke, murid-murid, sudah kamu ambil semua bahan-bahan yang cikgu sudah sediakan? Oke. Jadi sekarang nih, cikgu mau kamu duduk diam-diam sebab cikgu akan bagi arahan yang seterusnya. Oke, bagi kerjasama, duduk diam-diam, dengar apa yang cikgu mau cakap. Oke, arahannya adalah setiap kumpulan yang sudah cikgu bagi, maksudnya 3 kumpulan tuh cikgu sudah bagi-bagi, akan ada tugasan yang berlainan tajuknya. Oke, macam kumpulan 1, tugasan kamu adalah untuk menyenaraikan jenis-jenis norma masyarakat yang ada di Malaysia nih, senaraikan. Oke, lepas itu kumpulan yang kedua, senaraikan kepentingan pengamalan norma masyarakat di negara kita. Oke, lepas itu kumpulan yang ketiga cikgu mau kamu buat berkaitan dengan kesan pengabaian norma masyarakat. Apa yang akan jadi kesan-kesan yang negatif lah kan, sudah ceritanya tuh kalau diabaikan tuh norma masyarakat. Oke, alright. Lepas tuh cikgu mau setiap kumpulan hantar 2 wakil. Oke, berdiri salah di situ di tempat kamu masing-masing. 2 wakil bentangkan hasil tugasan kamu. Oke, kenapa 2 orang? Wakil yang pertama, cikgu mau dia bentang berkaitan apa yang kamu sudah tulis dalam manilakat kamu itu. Maksudnya macam kumpulan 1, senaraikan jenis norma masyarakat yang ada di Malaysia. Jadi kamu cuma tinggal cakap secara spontan dan dengan bahasa yang teratur berkaitan dengan jenis-jenis norma masyarakat yang ada di Malaysia. Oke, lepas tuh wakil yang kedua, cikgu mau dia ceritakan pengalaman kamu. Kalau tiada pun pengalaman, kamu boleh ceritakan situasi. Bagi contoh situasi dari isi yang kamu bagi dalam manilakat kamu tuh. Oke, contohnya macam cikgu ambil contoh kumpulan 1. Kumpulan 1 buat jenis-jenis yang ada, jenis-jenis norma masyarakat yang ada di Malaysia kan. Oke, cikgu ambil contoh bersalaman. Oke, jadi kalau kamu tiada pengalaman, kamu boleh bagi contoh situasi. Contoh situasinya, seorang pelajar akan menyalam ibu bapanya sebelum pergi ke sekolah. Itu contoh situasi. Jadi kamu terangkan lagi lah, lebih panjang, lebih teratur lagi. Oke. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Sudah siap nanti buat tugasan. Cikgu mau 2 wakil dari setiap kumpulan berdiri dan buat macam mana yang cikgu cakap tadi. Oke? Alright, jadi cikgu bagi masa selama 15 menit untuk siapkan tugas untuk wakil yang kedua setiap kumpulan prepare apa dia mau cerita. Lepas tu 15 menit yang seterusnya kita mulakan pembentangan. Maksudnya kita ada 3 kumpulan, jadi setiap kumpulan ada cuma 5 menit untuk bentangkan hasil kamu. Oke, bentangkan secara ringkas tapi teratur. Oke? Oke, murid-murid, kita sudah selesai pembentangan hasil tugasan setiap kumpulan. Terima kasih sudah bagi kerjasama yang baik. Dan sekarang cikgu mau simpulkan
activity kita hari ini. Oke. Kenapa cikgu pilih activity ini? Sebabnya cikgu mau kamu semua paham betul-betul apa yang topik cikgu ajar selama ini. Cikgu tidak mau kamu cuma masuk dalam kelas, cikgu bercakap, kamu tidak dapat apa-apa. Jadi melalui activity ini, kamu akan sendiri pikir, sendiri tulis, sendiri bagi tahu dengan kawan-kawan yang lain pasal berkaitan dengan topik kita nih. Oke, jadi macam semua kita sini, murid-murid semua nih paham sudah maksud norma masyarakat, jenis-jenis yang ada, jenis-jenis norma masyarakat yang ada di Malaysia. Oke, pas itu kepentingannya, kesan kalau tidak diteruskan ataupun dilakukan, diamalkan norma masyarakat nih. Jadi cikgu harap bukan dalam kelas nih saja kamu tunjukkan yang kamu paham, tapi bila kamu keluar dari kelas nih, keluar dari sekolah nih, kamu boleh amalkan yang kamu sudah belajar hari ini dengan orang lain. Maksudnya kalau maksud contoh norma masyarakat menghormati orang yang lebih tua. Oke, jadi bila kamu keluar dari kelas nih, tiba-tiba ada makcik cleaner limpas, bolehlah kamu bagi salam, selamat petang makcik, selamat pagi makcik, begitu. Oke, itu maksudnya kamu sudah mempraktikkan apa yang kita belajar, bukannya kita belajar sia-sia saja begitu. Oke, harap kamu boleh paham, harap kamu boleh terapkan dalam kehidupan seharian kamu. Alright. Cikgu nak panggil salah seorang daripada kamu untuk beritahu cikgu apa yang dia dapat pelajari daripada unit yang kita pelajari pada hari ini. Secara keseluruhannya, apa yang kita dapat pelajari dalam topik ini yang berkaitan dengan norma masyarakat pemangkin kesejahteraan ialah berkaitan dengan kepentingan dan kesan pengabaian norma masyarakat itu sendiri. Okey, cikgu mengharapkan agar apa yang kamu pelajari hari ini dapat kamu praktikkan dalam kehidupan seharian kamu, agar kita dapat menjadi insan yang bertanggungjawab dan juga mampu mewujudkan suasana yang harmoni dan mengelakkan sebarang kacau bilau dalam kalangan masyarakat kita. Baiklah pelajar, itu saja untuk hari ini. Cikgu akan berikan kamu kerja rumah dan cikgu mahu kerja rumah tersebut kamu hantar pada kelas yang seterusnya.